Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kadar Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat bersama-sama berada pada majlis ilmu, insya-Allah lebih kurang dalam tempoh 1 jam kita akan sama-sama mempelajari tentang nama-nama surah, dan seterusnya kita ingin mengetahui tentang apakah tema-tema berkaitan dengan nama-nama surah, yang mana pada malam ini insya-Allah kita akan belajar satu nama surah, iaitu surah Muhammad. Surah Muhammad. Kalau kita merujuk di dalam Al-Quran, surah Muhammad ini merupakan surah yang ke-47. Kalau kita kira dari sudut bilangan surah, nampak seperti banyak lagi. Sebab surah semua sekali ada 114 surah. Kita baru nak masuk surah ke-57. Tetapi jika kita merujuk kepada juzuk, sebenarnya kita sudah sampai kepada juzuk yang ke-26. Surah Muhammad, walaupun nombor surah tu 47, tetapi surah 47 ini, surah Muhammad, dia berada pada juzuk yang ke-26. Maknanya kita dah nak khatam dah Quran pada belajar nama-nama dan tema surah. Walaupun surah 47. Tapi sebenarnya kita dah nak habis dah Quran. Juzuk yang ke-26. Sebab nanti waktu kita belajar juzuk yang ke-29, juzuk 30 tu memang kita akan belajar mungkin dalam satu hari tu, dalam satu kelas tu, satu sesi, kita akan belajar 4 atau 5 surah dalam tempoh satu sesi. Tetapi kerana surah yang masih lagi panjang-panjang ni, kita memberikan tumpuan kepada mengulas satu surah, mungkin 2 surah, mungkin 3 surah. Oleh demikian, apa yang perlu kita lakukan? Kita mohon kekuatan dari Allah. Kita mohon Allah Ta'ala berikan kita petunjuk. Allah berikan kita bimbingan agar kita sentiasa istiqamah dapat mengikuti pengisian tajuk nama dan tema surah-surah dalam Quran. Sebab kalau kita nak jumpa majlis ilmu seperti ini, tajuk seperti ini sebenarnya susah kita nak jumpa. Sebab teknik orang belajar Quran ni, dia terus pergi kepada belajar ayat, dia terus belajar kepada satu surah tertentu. Tetapi sebenarnya cara nak faham Quran, boleh kita menggunakan pendekatan belajar nama dan tema. Walaupun
maklumat seperti ini, modul seperti ini sebenarnya kita, kalau setakat yang saya perhatikan, melihat kepada tontonan orang yang ikuti, lepas tu melihat kepada yang melihat secara rakaman, sebenarnya dia tidak seramai orang yang nak belajar pada surah terus. Tak apa. Dalam menuntut ilmu ni tidak ada paksaan. Tetapi siapa yang mengikuti nama dan tema surah ni, tahniah, teruskan. Jangan berhenti. Kalau terlepas, tengok balik kepada rakaman. Sebab apa? Sebab kita sebenarnya bukan nak belajar pada nama surah sahaja, tetapi kita juga akan mengulas. Kita akan meneliti kepada ayat-ayat yang ada kaitan dengan nama surah. Jadi pada malam ni, memang kita akan fokus kepada satu saja surah Muhammad. Minta maaf sebab saya tak sempat nak bawa surah Al-Fatih. Okay, insyaAllah minggu depan kita akan belajar suratul Fatih dengan suratul Hujurat. Surah nombor 48 dan surah nombor 49. Tiga surah ni, maknanya surah Muhammad, suratul Fatih dan surah Al-Hujurat. Tiga surah ni sebenarnya semuanya berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia susunan dia cantik. Lepas surah Muhammad, surah Al-Fatih. Lepas suratul Fatih, suratul Hujurat. Tiga surah ni, surah 47, 48, 49, semuanya ada kaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara tidak langsung, malam ni kita akan belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mengenali tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan mulianya Nabi ni sehinggakan ada surah di dalam Al-Quran diletakkan nama baginda iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim, kita dah jumpa nama surah Ibrahim, surah nombor 14 kan? Ada nama Ibrahim. Surah Nabi Nuh, surah Nuh ada nanti pada hujung-hujung kita akan belajar. Surah Nabi Hud pun kita dah pernah belajar. Tetapi ada surah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah memilih untuk diletakkan surah ke-47 ini, namanya adalah Muhammad? Tentu ada sesuatu. Di sebalik sesuatu ada sesuatu. Kan? Sebab kita belajar nama surah. Alhamdulillah, pada minggu lepas dengan rahmat dari Allah, kita dah belajar suratul Al-Ahqaf. Kita dah belajar juga suratul Al-Jasiyah. Baik, Muhammad, erti Muhammad tak perlu diperkenalkan lagi kerana ia adalah merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selain daripada surah namanya Muhammad, sebenar-benarnya surah ini juga ada nama yang lain. Nama lain ini bukanlah nama yang diberi nama dalam bentuknya tauqifi. Maksudnya, nama selain daripada nama surah Muhammad, ia adalah pendapat di kalangan para ulama. Para ulama menamakan nama lain bagi surah Muhammad ini dengan nama surah Al-Qital. Al-Qital bermakna surah peperangan. Al-Qital maknanya peperangan. Walaupun nama surah ini Al-Qital, surah nama peperangan, walaupun dia bukanlah berdasarkan kepada nama yang Nabi SAW mendapat berdasarkan petunjuk Nabi, tetapi para ulama meletakkan nama ini kerana ada perkaitan juga. Maka
kita akan belajar pada malam ini secara tak langsung nama yang tauqifi berdasarkan wahyu iaitu Muhammad, dan kita juga belajar tentang nama lain bagi surah Muhammad ni juga dipanggil surah Al-Qital, surah peperangan. Tentu ada sebab kenapa para ulama menamakan surah Muhammad ini dengan surah peperangan. Sebab para ulama mereka tak akan buat suka-suka. Mereka mesti cari ada alasan yang kuat. Kenapa surah peperangan? Jadi secara tak langsung, daripada dua nama ni kita dah dapat macam maklumat. Okey, surah Muhammad ada kaitan dengan perang kot. Iyalah, sebab para ulama menamakan dia surah peperangan. Maknanya surah Muhammad ni, dia ada kaitan dengan peperangan. Kita tak baca lagi ayat 1, kita tak baca lagi ke semua ayat. Tapi kita dah dapat maklumat awal dah. Sebab surah Muhammad ni dia mengandungi 38 ayat kesemua sekali. Walaupun kita tak hafal surah Muhammad ni, 38 ayat, tetapi dengan kita tengok pada nama saja, kita dah dapat maklumat awal. Maklumat apa? Okey, surah ni ada kaitan cerita pasal Nabi Muhammad ni. Dalam kaitan cerita Nabi Muhammad ni, dalam peristiwa apa? Sebab kisah Nabi Muhammad ni dia banyak dalam sejarah Nabi. Nabi pernah berada 13 tahun dekat Mekah. Nabi pernah berada di Madinah selama 10 tahun. Okey, tetapi kisah Muhammad ni kisah dalam bab apa? Tapi sebab kita tahu ulama kata surah tu nama Al-Qital, peperangan, maknanya surah Muhammad ni ada kaitan dengan surah perang kot. Ya, jawapannya iya. Okey, jelas dekat sini. Okey, saya nak kita ambil dulu maklumat tentang bagaimana para ulama boleh menamakan surah Muhammad ini dengan surah Al-Qital. Okey, dalam nota tu saya dah letakkan dia punya ayat dia. Okey, sebab apa surah tu dinamakan peperangan? Okey, tuan lihat dulu sebab penamaan surah. Justifikasi. Kenapa surah itu para ulama menamakan dia suratul Qital? Ulama tu siapa? Ramai para ulama tafsir. Banyak tuan dalam kitab-kitab tafsir menamakan surah ni namanya adalah surah Al-Qital. Kenapa? Kerana kata para ulama menyebutkan bahawa surah ini mengandungi hukum hakam peperangan dan ada seruan supaya berperang. Okey, kita dapatkan maklumat daripada nama surah tu, kita dah dapat maklumat besar. Pada 38 ayat dia ada kaitan dengan perang. Maknanya dalam surah Muhammad ini, daripada nama surah perang tadi, tentu ada kaitan dengan perang. Ya, para ulama kata. Salah satu contoh, saya ambil maklumat ini, kalau tuan rujuk dalam kitab Awwal Marrah At-Tadabbur Quran, ada dinyatakan. Kenapa surah ni nama Suratul Qital? Kerana dalam surah Muhammad ini ada isu dibincangkan tentang peperangan dan wajib kena berperang. Jadi untuk kukuhkan lagi maklumat ini, mari kita lihat pada ayat nombor berapa yang ada sebut tentang perang. Okey, kita rujuk dalam ayat 20. Kalau kita rujuk dalam ayat yang ke-20 dalam surah Muhammad, kita akan jumpa ayat sebut tentang qital. Okey, dekat nota tu saya telah letakkan, kalau tuan dapat di sini, saya letakkan dalam bulatan berwarna hijau tu perkataan al-qital. Okey, kita baca ayatnya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yaqulu alladhina amanu laula nuzzilat surah. Dan orang yang beriman ini, mereka berkata, alangkah baiknya sekiranya diturunkan satu surah. Maknanya orang-orang beriman ni, mereka menunggu-nunggu kalau Allah Ta'ala turunkan satu surah yang ada kaitan dengan perang.
apa yang mereka ingin tu, apa yang mereka tunggu-tunggu tu, Allah kata apa? فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ. Maka apabila diturunkan satu surah, yang surah itu jelas maksudnya. Okey, maknanya orang-orang beriman ni, mereka menanti-nanti tentang surah yang menyebutkan tentang perang. Maka akhirnya turunlah surah pasal perang tu. Tapi sebelum Allah kata surah tu pasal perang, Allah Ta'ala kata telah diturunkan. Apabila turun satu surah yang jelas, dalam surah itu ada maklumat apa? وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالِ. Jumpa tak perkataan qital? Dan tersebut dalam surah itu hukum yang mewajibkan perang. Okey, maknanya dalam ayat 20 ni kita dapati Allah menyebut ada perkataan qital, iaitu peperangan yang Allah wajibkan kena berperang. Maka surah yang mewajibkan orang beriman untuk pergi berperang adalah surah Muhammad. Surah Muhammad. Sebab itu daripada ayat 20 ni, para ulama mereka berijtihad surah Muhammad ni kalau letak nama dia surah Qital pun baik, kata para ulama. Tepat sebenarnya, tak salah pun. Sebab memang tak lari daripada, memang kena pada tajuk. Sebab memang ada ayat sebut tentang perang. Maknanya surah yang mewajibkan kena pergi berperang melawan orang-orang yang memberangi orang Islam adalah surah Muhammad. Tapi apa kaitan dengan Muhammad? Apa kaitan dengan Muhammad? Kita sedia maklum bahawa kalau pergi berperang, yang akan jadi ketua siapa? Yang akan turut pergi berperang siapa? Tentulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, kita dapat maklumat ni kan? Oh, rupa-rupanya dalam surah Muhammad ini ada kaitan dengan perang. Dalil dia apa? Bukalah pada ayat nombor 20. Sebenarnya bukan ayat 20 ini saja. Nak tahu lebih jelas hukum perang tu macam mana, nak buat apa, dia ada pada ayat yang awal-awal dalam surah Muhammad. Tapi dalam nota ni saya tak letaklah semua ayat yang memperincikan tentang kalau perang ni nak buat macam mana, jumpa musuh kan. Kalau tidak, habis 38 ayat nanti. Tapi kita dapatkan dulu maklumat mengapakah para ulama menamakan surah Muhammad ni dengan surah perang, maka ayat 20 memberikan jawapan. Tapi kalau tuan-tuan nak tahu lebih lanjut, apakah contoh-contoh hukum hakam dalam perang, saya bagi tahu, saya sebutkan tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan catat. Antara contohnya pada ayat nombor 4. Pada ayat nombor 4 dalam surah Muhammad, muka surat 507. Tuan-tuan akan dapat beberapa contoh hukum hakam dalam perang. Kalau jumpa musuh, pancung leher mereka pada ayat nombor 4. Kalau dapat tangkap mereka, tawan mereka, ikat dia. Lepas tu kalau mereka jadi tawanan, maka nak buat macam mana dengan tawanan ini? Ayat nombor 4 dalam surah Muhammad ada menyebut tentang maklumat tersebut. Oleh demikian, nak tahu lebih lanjut, bacalah ayat yang keempat dan ayat-ayat yang lain dalam surah Muhammad. Secara tidak langsung, kita sudah dapat satu maklumat penting. Kalau orang tanya surah Muhammad tu pasal apa? Kita tak hafal 38 ayat. Saya sendiri pun belum lagi dapat menghafal ke-38 ayat tadi. Tetapi kalau orang tanya pada kita, kan surah Muhammad ni pasal apa? Kita kata, oh, surah Muhammad ni sebenarnya dia ada mengandungi maklumat-maklumat tentang wajib kena berperang.
Dalam surah Muhammad ni, dia ada maklumat tentang beberapa cara-cara untuk berperang. Macam mana kita boleh tahu? Sebab kita dah tahu, para ulama menamakan surah ini dengan surah perang. Jadi dekat sini saya ulang banyak kali supaya kita dapat cara kita nak faham Al-Quran ni dengan kita belajar nama pun kita dah dapat maklumat penting. Tak perlu kita nak baca satu ayat kan, mengambil masa yang lama. Tetapi dengan kita belajar nama, kita dah dapat isi penting dia. Intisari ayat pada nama surah itu adalah surah perang. Okey, maka kita dah dapat jawapan tentang para ulama yang menamakan suratul Qital. Okey, sekarang kita pergi kepada nama surah Muhammad itu secara terperinci. Okey, surah Muhammad. Okey. Kenapa surah ini dinamakan Muhammad? Okey, ini penjelasan dia. Okey, kalau tuan-tuan nampak dekat nota tu ada gambar kitab Tafsir Al-Munir. Saya tunjuk di pada tuan-puan sebenarnya nota yang dibuat ni sebenarnya kalau nak senarai rujukan banyak tuan-tuan dan puan-puan. Tapi tuan-tuan jangan fikirlah rujukan dia apa. Sebab kita bukan nak tulis buku. Kita bukan nak terbit dia jadi buku. Kalau kita terbit jadi buku, saya akan senaraikan rujukan dia. Tetapi saya paparkan pada tuan-puan ni kenapa? Okey. Dalam Tafsir Al-Munir, dalam Tafsir Al-Munir ni, kalau tuan-tuan beli, Tafsir Al-Munir dia tak sama macam Tafsir Ibn Kathir. Tafsir Al-Munir, Dr. Wabah Zuhaili, dalam setiap surah tu, dia akan terang dulu. Nama surah ni, kenapa surah tu nama Baqarah? Kenapa surah tu nama Muhammad? Kenapa surah tu nama Hujurat? Itu adalah metodologi dalam Tafsir Al-Munir. Sebab tu ada orang buat permintaan nak terangkan kitab-kitab. Tak siapa nak guna. Saya susah nak terang. Sebab apa? Sebab setiap Quran tafsir ni dia ada pelbagai metodologi. Ada lebih dekat maklumat ini, ada kurang kat maklumat ini. Tapi Tafsir Al-Munir ni kalau tuan-tuan beli, kalau tuan-tuan nak belajar tentang nama-nama surah itu, antara maklumat ringkas dia, Dr. Wabah ni sebelum dia buat tafsiran ayat, dia akan terang dulu. Surah ni kenapa namanya? Kenapa namanya? Kenapa namanya? Itu adalah metodologi Dr. Wabah dalam Tafsir Al-Munir. Jadi pada surah Muhammad, Dr. Wabah Az-Zuhaili, beliau memberikan justifikasi kenapa surah itu namanya Muhammad. Dia kata dalam surah itu ada keterangan tentang diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jelas tak kenapa surah itu nama Muhammad? Kerana kata Dr. Wabah Az-Zuhaili rahimahullah, dalam surah Muhammad ni Allah Ta'ala menyebut tentang diturunkan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita cari dulu ayat berapa yang ada turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Okey, kalau kita tengok dalam nota tu, kita akan jumpa pada ayat nombor 2. Okey, jumpa kan ayat nombor 2. Dalam nota tu saya telah warnakan dia dengan warna kuning. Saya pun terfikir juga macam mana nak highlightkan dan Muhammad ni kan. Okey, jadi saya telah highlightkan dia dengan warna kuning. Moga-moga kaedah seperti ini lebih menampakkan mudah untuk kita belajar. Kita belajar online ni memang kaedah dia macam inilah antara dia. Okey, jumpa tak perkataan Muhammad dekat sini? Kan ayat nombor 2 kan? Kalau kita baca ayat dia, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati wa aminu bima nuzzila 'ala Muhammad. Perkataan nuzzila 'ala Muhammad. Nuzzila 'ala Muhammad tu apa? Yang diturunkan kepada Muhammad. Yang diturunkan kepada Muhammad itu apa? Jawapannya tentulah Al-Quranul Karim.
Okey, dapat tak? Maksudnya kita percayalah Dr. Wahbah tadi tu kata, oh, inilah ayat dia. Okey, daripada ayat 2 ni, inilah ulasan Dr. Wahbah. Ini asal Dr. Wahbah. Okey. Kalau orang tanya, setahu saya dalam banyak ayat Quran, memang Allah disebut Quran tu turun kepada Nabi Muhammad. Betul tak? Kan? Kita baca surah Kahfi pun Quran turun kepada Nabi Muhammad. Cuma apa beza dia? Apa beza dia? Okay. Kenapa surah lain tak nama Muhammad? Sedangkan kita belajar banyak ayat Quran kata Quran turun dekat Nabi Muhammad, Quran turun dekat Nabi Muhammad kan? Kenapa? Apa beza dia sebenarnya? Okay. Sebenar-benarnya, tengok ayat ni. Okay. Tidak ada ayat di dalam Quran, mana-mana surah yang sebut perkataan Muhammad lepas tu dikaitkan dengan diturunkan, maknanya disebut nama betul. Kalau kita baca suratul Kahfi, Allah sebut gelaran telah diturunkan Quran kepada hambanya, kepada rasulnya. Kadang kita jumpa ayat kan, hambanya, rasulnya, hambanya, rasulnya. Tapi dekat surah Muhammad ni dia beza. Allah tak panggil pangkat, Allah tak panggil gelaran, tapi Allah panggil pada nama. Dan bukan sekadar sebut nama je. Tapi inilah satu-satunya ayat nombor 2 yang menyebutkan Muhammad tu disebut nama. Tapi disebut nama tu kenapa? Telah diturunkan Al-Quran ke atas Muhammad. Dia tak ada pada ayat-ayat lain dalam semua surah. Disebut nama Muhammad itu disebut dikaitkan dengan Al-Quran. Okay. Kalau orang tanya lagi, kan, saya baca dalam Quran, bukan surah Muhammad je ada perkataan Muhammad. Ada dalam surah lain. Siapa tahu? Ada berapa kalikah diulang dengan perkataan Muhammad, 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 Muhammad dalam Quran. Dan nota tu saya memang tak tulis. Tapi saya akan bagi maklumat tu. Siapa tahu berapa kali diulang nama Muhammad di dalam Al-Quran. Ni boleh buat teka-teki ni. Teka-teki yang betul lah. Teka-teki yang ilmu. Okey, siapa tahu? Siapa boleh bagi jawapan? Suara saya jelas tak? Boleh dengar tak suara saya? Tuan-tuan? Jelas. Okey, jelas. Alhamdulillah. Saja je saya nak dengar soalan tuan-tuan. Tadi waktu saya tanya soalan, diam je masing-masing. Okey, tak apa. Terima kasih banyak-banyak. Okey, Tuan-tuan Salin. Okey. Penyebutan nama Muhammad ni dalam Quran ada 4 kali. Ni tolong salin ni. Kalau nak snap lah. Kalau nak salin. Okey, ini. Dalam Quran diulang nama Muhammad sebanyak 4 kali. Kali pertama Allah sebut dalam surah Al-Imran ayat 144 muka surat 68. Kali kedua Allah menyebut dalam suratul Al-Ahzab ayat nombor 40 muka surat 423. Kali ketiga perkataan Muhammad disebut pada ayat yang sedang kita baca ni, kita belajar ni. Dan kali keempat Allah Ta'ala menyebut pada ayat 29 dalam suratul Fathi muka surat 515. Okey, kalau orang tanya, kenapa dekat surah Al-Imran ada nama Muhammad juga? Tapi kenapa dekat surah Ali Imran memilih nama Ali Imran? Kenapa tak pilih nama Muhammad? Dalam surah Al-Ahzab, kenapa tak pilih nama surah itu nama Muhammad? Kenapa dia pilih Al-Ahzab?
Begitu juga dengan suratul Fatih. Maka antara salah satu jawapan dia, surah Al-Imran, suratul Al-Ahzab, suratul Fatih ini memang ada sebut nama Nabi Muhammad. Tetapi ketiga-tiga surah ini dia tidak dikaitkan dengan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kalau kita baca suratul Fatih, Allah cuma menyebut Muhammad dan orang yang beriman. Dia sebut Muhammad orang beriman. Allah memuji Nabi. Begitu juga surah Al-Imran dengan suratul Al-Ahzab. Tetapi satu-satunya dalam Al-Quran menyebut nama Muhammad dikaitkan pula dengan mengatakan Al-Quran telah diturunkan kepada Muhammad. Oleh kerana ada maklumat itu, maka Dr. Wahbah Az-Zuhaili beliau mengatakan inilah justifikasi kenapa surah itu dinamakan dengan surah Muhammad. Okey, dah jelas? Okey, sekarang kita nak teruskan kepada maklumat yang berikutnya. Okey, kita dah tahu ayat berapa ada sebut nama tentang Muhammad, ada pada ayat nombor 2. Okey. Kalau kita berhenti, maksudnya kalau sampai setakat ini, sebenarnya kita dah sampai dah sebenarnya. Kita belum habis lagi lah. Maksudnya di pertengahan jalan tu kita dah sampai dah. Maksudnya kita faham, oh surah Muhammad ni ada cerita tentang Nabi Muhammad. Kisah Nabi Muhammad ni dia dikaitkan dengan perang. Kenapa? Kerana Nabi itu memang dia akan jadi sebagai leader, panglima untuk perang. Okey. Pasal perang kaitkan dengan Nabi SAW. Dan kita tahu dalam sejarah kita tahu. Kan? Ketika mana Nabi berada dekat Madinah, semua perang berlaku kat Madinah. Perang Badar, perang sampailah kepada perang Tabuk. Okey, macam mana perang itu boleh menang? Semuanya itu diketuai oleh Nabi SAW. Okey, kita dah dapat dah dia punya jawapan dia. Okey, tetapi kita belum habis lagi. Kerana kita belum pergi kepada tema surah ni. Sebab kita hanya tahu sekadar pada nama. Tapi kita ada satu lagi maklumat. Apakah tema, mihwar bagi surah Muhammad ini? Okey, kita terus pergi kepada tema. Lepas tu saya patah balik kepada ayat-ayat di dalamnya untuk mengukuhkan tema tadi. Okey, sebenarnya tema bagi surah Muhammad ini, para ulama buat temanya setelah membaca ayat 1, ayat 2 sampai semua ayat. Lepas tu baru keluar tema. Okay, tetapi kita terus pergi kepada tema, lepas tu nanti kita kukuhkan tema surah Muhammad ni dengan kita memperincikan ayat-ayatnya. Sebab para ulama dah buat dah tema tu. Jadi kita terus pergi kepada tema surah, lepas tu kita akan kukuhkan macam mana para ulama boleh mentemakan surah Muhammad dengan tema yang sebegitu. Nanti kita akan bongkarkan, cari jawapan dia. Okey, dari sudut nama, alhamdulillah dah selesai. Kita pergi kepada tema dia. Okey, daripada tema tu nanti dia akan kukuhkan lagi maklumat pada kenapa diletakkan nama Muhammad tadi tu. Okey. Tengok pada tema ya. Okey, dalam nota tu tema tu saya letak ujung sekali, saya letak last sekali. Okey. Okey, ni tema dia. Okey, jumpa tema. Dia begini. Kadang-kadang setengah pendapat, kadang-kadang para ulama dia tak tulis tema. Dia tak tulis mihwar. Dia kadang-kadang ditulis maudhu'. Dia kata tajuk surah tu. Setengahnya ada mengatakan maksud. Ada kata tujuan surah tu. Sebenarnya sama je. Bezanya pada nak letak apa. Tujuan surah Muhammad ada kaitan dengan tema surah Muhammad. Sama je. Okey, jadi apa tema surah Muhammad ini? Okey.
Kalau dirujuk dalam kitab Dilalatul Asma'il Suwaril Quraniyah, makna kitab ni apa? Dia kata petunjuk nama-nama surah Al-Quran. Okey, Dr. Ali Hassan Arfan, beliau mengatakan tema surah Muhammad ni sebenarnya Allah Ta'ala, tema dia pasal apa? Kewajiban orang beriman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya surah Muhammad, daripada nama Muhammad tadi tu, kan kenapa Allah paparkan nama Muhammad, maknanya daripada nama itu, nanti kita akan tengok ayat-ayat dia, memberitahu kepada kita bahawasanya 38 ayat surah Muhammad ini Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita apakah kewajiban, apakah tanggungjawab yang perlu orang beriman tunaikan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, nanti kita akan tengok ayat-ayat dia. Okey, jelas dekat maklumat di sini. Okey, saya paparkan satu lagi tema yang lain. Tapi sebenarnya sama. Cuma dia, kita baca tema satu lagi. Sebenarnya dia sama je. Okey. Contoh, ini adalah kitab Awwalu Marrah Atadabbur Quran. Okey. Dalam kitab ni dia lain pula tema dia. Dia kata tema surah Muhammad ni temanya tentang apa? Akibat ataupun balasan sesiapa yang berpaling daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya dia sama tak macam tema satu lagi? Sebenarnya sama je. Kenapa orang beriman kena tunaikan tanggungjawab kepada Nabi? Sebab kalau tak tunaikan tanggungjawab, maka diancam dengan akibat buruk. Kata jelas tak? Dia sama saja. Ataupun para ulama kata tema surah ini sebenarnya nak membentangkan, nak memaparkan contoh-contoh manusia-manusia yang dia tak ikut Muhammad. Dia tolak Nabi Muhammad. Dia berpaling daripada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara tak langsung, dia memberi makna kepada kita, membawa kepada kita apa? Oh, saya tak naklah jadi kumpulan-kumpulan yang Allah Ta'ala ada kesan buruk, ada balasan azab kepada orang yang berpaling daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi akan membawa kepada makna apa? Apa yang saya perlu buat? Apa tanggungjawab saya? Itulah pergi kepada tema yang satu lagi. Okey, ini sekadar pembentangan, pengkongsian kepada tuan-tuan dan puan-puan, ya. Tidak muktamad. Kalau tuan-tuan baca kitab-kitab lain, banyak tema lain pula para ulama mereka mendatangkan tema-tema dia. Jadi ini bukan muktamad, ya. Jangan pula kita hanya berpegang kepada dua ni saja, tapi ini sekadar contoh untuk memudahkan kita memahami surah apa? Surah Muhammad. Kita tak baca lagi ke semua ayat, tapi kita dah tahu dah. Oh, tujuan surah Muhammad ni, lepas aku baca surah Muhammad ni, sebenarnya aku kena buat apa? Saya gunakan bahasa aku tu untuk kita berbicara dengan Allah. Kan kita baca ayat pertama, kan sampai ayat nombor 38, maka kita cari jawapan. Sebenarnya aku kena buat apa? Saya kena buat apa, ya Allah? Maka apabila kita tahu tema ni, kita dah tahu dah kita kena buat apa. Kan? Maksud dia, lepas kita baca tu, maksudnya daripada tema tu Allah bagi tahulah. Dalam surah Muhammad ni ada beberapa perkara yang kalau kau beriman kepada Nabi Muhammad, kau mengaku Nabi Muhammad itu, maka kau kena buat beberapa perkara. Sebab ada kewajipan kena buat. Kalau kita ambil tema nombor 2, apa yang saya perlu buat dekat surah Muhammad ni? Maka dia akan membawa kepada jangan buat, jangan ikut
macam mana manusia yang ada dalam surah Muhammad ini Allah sebut tentang balasan buruk yang mereka dapat. Kenapa mereka dapat balasan buruk? Kerana mereka berpaling. Mereka tidak menyahut seruan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita dah sampai kepada tema, tapi belum habis lagi. Sebab kita nak kukuhkan lagi pada nama surah Muhammad tu apa lagi. Dia belum habis lagi. Sebab kalau tahu sekadar pada nama tu, tahulah justifikasi kenapa surah tu Muhammad kita tahu. Tapi untuk menambahkan lagi, macam meningkatkan lagi keimanan, nak bagi ada lagi pengukuhan dan penghayatan, maka kita kena memperhalusi bentuk-bentuk ayat yang ada dalam surah Muhammad. Bentuk-bentuk ayat ni, siapa yang pernah mengikuti sinopsis 30 juzuk dan pernah belajar juzuk 26, pernah mengikuti surah Muhammad, sebenarnya ada maklumat tu diterangkan. Cuma waktu belajar sinopsis 30 juzuk dulu, tak sempatlah nak terang macam ni. Sebab satu surah saja kita boleh terang 1 jam. 1 jam setengah pun boleh kita terangkan. Sebab itu, tak cukup sebenarnya hanya dah tahu sinopsis, tak nak belajar nama surah. Sebab maklumat tu dia tak sama. Sebab tu kita letak pada modul yang lain. Okey, mari kita sama-sama mencari lagi jawapan. Ada apa di sebalik nama Muhammad itu? Dan kita nak kukuhkan lagi pada tema surah tadi. Dan kita nak kukuhkan lagi di mana kaitan dengan perang tadi. Okay, jadi kita tengok ayat dia. Kita buka ayat dia. Okey. Sebelum tu, dia mudah saja. Okey, sebelum tu, macam ni. Tadi kita belajar tema kewajipan orang beriman kan? Lepas tu kita belajar tentang akibat orang berpaling. Kalau kita nak tahu macam mana, okey, begini. Kita tengok ayat awal lagi. Awal sekali. Okay. Okey. Kita pergi kepada ayat pertama, kita baca ayat 1, kita baca ayat 2, kita baca ayat 3. Kalau kita baca ayat 1, 2, 3 ni, kita sebenarnya ayat 1, 2 dan 3 ni, inilah sebenarnya ada kaitan dengan tema. Okey, ayat 1, tengok ayat pertama sekali, Allah Ta'ala membukanya dengan maklumat apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah adalla a'malahum. Tengok, ayat pertama mula-mula pasal apa? Alladzina kafaru. Orang yang kafir. Nampak tak? Ayat pertama pasal apa? Orang yang kafir. Saya telah letakkan underline dekat bawah dia. Bayangkan, ayat pertama cerita pasal orang kafir. Tapi surah Muhammad ni, mesti ada sebab. Kenapa? Kerana orang kafir ini, Allah Ta'ala kata, kenapa dengan orang kafir tadi? Orang yang kafir. Dan mereka ini menghalang daripada jalan Allah. Maknanya bukan sekadar dia seorang je yang kafir. Tetapi dia juga mencari jalan. Macam mana nak halang orang lain daripada menerima Islam. Menerima dakwah Nabi. Allah Ta'ala kata, orang yang macam ni, kata Allah, adalla a'malahum. Allah akan mensia-siakan segala amalan mereka. Okey, dapatkan dulu maklumat ini dulu. Kenapa saya merahkan, nanti saya akan terangkan. Okey, jadi ayat pertama pasal orang kafir kan? Ni maklumat dia. Jadi ayat pertama ni, dia ada kaitan dengan ni lah. Tema yang kedua tadi. Tak. Ni, tema kedua. Akibat berpaling dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa akibat dia? Apa kesan buruk dia? Adalla a'malahum. Jelas? Lepas tu sekarang kita nak cari jawapan. Mana pula dapat tema ni? Okay, kita tengok ayat nombor 2 pula. Okay. Waktu kita baca ayat nombor 2, Allah Ta'ala menyebut kumpulan yang kedua. Ayat pertama orang kafir.
Ayat kedua pasal siapa? Walladzina amanu, walladzina amanu, dan orang yang beriman. Nampak tak? Kalau tadi alladzina kafaru, ayat nombor dua, walladzina amanu, dan orang yang beriman. Maknanya ada cerita orang yang kafir, ada cerita orang yang beriman. Okey, orang beriman ni dia buat apa? Wa amilus salihat, dan mereka juga melakukan amal-amal soleh. Mereka beriman macam mana? Wa aminu bima nuzzila ala Muhammad. Mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad, iaitu apa? Al-Quran. Okey, maknanya ayat 2 ni Allah memaparkan contoh manusia yang beriman dan dia buat amal-amal soleh. Mereka ni betul-betul beriman dengan apa yang telah Allah turunkan kepada Muhammad. Okey, Allah bagi tahu orang yang macam ini dia dapat apa? Allah Taala kata wa huwal haqqu mir rabbihim. Allah Ta'ala kata, dia hujung dia, Allah Ta'ala kata, kaffara anhum sayyiatihim. Okey, kalau yang ayat mula-mula ni, Allah Ta'ala kata, mereka telah beriman dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan yang diturunkan kepada Muhammad itu, kata Allah, ia merupakan perkara yang benar daripada Rabb mereka. Maknanya Allah Ta'ala nak kukuhkan bahawasanya apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, dia adalah benda yang benar. Jadi ada kumpulan manusia yang dia beriman kepada perkara yang benar itu yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Orang yang macam ni, dia dapat kelebihan apa? Ada dua kelebihan. Kelebihan pertama, kaffara anhum sayyiatihim. Allah menghapuskan dosa-dosa mereka, wa aslaha balahum, dan Allah Ta'ala bukan sekadar menghapuskan kesalahan mereka, bahkan Allah ini tambah baik kehidupan mereka. Allah tambah baik urusan mereka. Ini dua kelebihan dia. Jadi saya dah buat ringkasan dekat sini. Ini ringkasan je lah. Okey, ayat 1 tadi Allah cerita tentang orang yang kafir. Apa balasan dia? Sia-sia amalan dia. Tapi kalau orang beriman ni apa? Allah hapuskan dosa dia, Allah memperbaiki keadaan mereka. Jadi, ayat 2 ni ada maklumat apa kewajipan orang beriman kena buat. Kita dapat tahu dekat sini, tahulah antaranya beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, ada lagi jawapan lain, nanti kita akan baca. Okey, kita kena pergi ayat 3. Okey, ayat 3 ni, ayat 3 ni dia menggabungkan antara ayat 1 dengan ayat 2. Gabungkan dari sudut apa? Gabungkan di sini maknanya ayat 3 ni memberikan justifikasi. Dia macam memperincikan lagi ayat pertama orang kafir tadi ni sebenarnya hakikatnya mereka ni apa. Lepas tu ayat 3 ni menerangkan pula orang beriman tadi tu yang dapat dua kelebihan tadi, mereka hakikatnya mereka ni apa. Ayat 3 terangkan. Jadi maknanya kita dah dapat pada pembukaan surah Muhammad ni Allah paparkan dua kumpulan manusia. Okey, lepas tu Allah Ta'ala kata pada ayat 3. Dzalika bi anna alladhina kafaru taba'ul batil. Allah Ta'ala kata orang yang kafir itu mereka mengikut. Kenapa sampai mereka menjadi kafir? Kenapa mereka boleh menghalang orang lain nak mengikuti fi sabilillah? Kata Allah, mereka telah mengikut perkara yang batil. Tapi kalau orang beriman pula, dia ikut apa? Wa annal ladzina amanu taba'ul haqqa mir rabbihim. Dan sesungguhnya orang yang beriman ni pula, dia ikut apa?
dia ikut perkara yang benar daripada Rabb mereka. Okey, orang beriman dia ikut perkara apa? Orang yang beriman dia mengikuti perkara yang benar tu apa? Sekejap dia ikut apa? Dia ikut perkara yang benar dari Rabb mereka. Okay, siapa boleh berikan maklum balas? Perkara yang benar daripada Rabb mereka ni perkara apa? Apa perkara yang benar tu? Apa perkara yang benar dekat sini? Orang beriman. Siapa boleh berikan maklum balas? Siapa boleh jawab? Jawapan dia ada pada ayat nombor 2 tu. Al-Quran ke? Ya, jawapannya Quran lah. Sebab tadi kan Allah Ta'ala kata, Quran itu benda yang benar daripada Tuhan mereka. Jadi orang beriman ni, mereka mengikut perkara yang benar daripada Rabb mereka. Jadi, kesimpulannya kita dapat belajar pada ayat 1, 2, 3 ni, ada kaitan tak dengan Nabi Muhammad? Pertama macam ni. Ayat 1, 2, 3, dia ada kaitan tak dengan nama surah Muhammad tadi? Perkaitan dia dekat mana? Apa hubung kait dia ayat 1, 2, 3 dengan surah tu namanya Muhammad? Rasanya semua dah nampak kan? Perkaitan dia apa? Perkaitan dia tentang Nabi Muhammad kan dia dapat Al-Quran. Al-Quran tu kan benda yang benar. Turunnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, jelas. Maka ayat ni dia 3 ayat pertama ni dia mengukuhkan, dia berikan lagi perincian kenapa surah tu nama Muhammad, kenapa dengan Muhammad ni. Maka kita baca ayat 1, 2, 3 ni, Allah bagi tahu Muhammad ni dia telah dapat benda yang benar dari Rabb mereka. Itu Al-Quran. Benda yang benar dari Rabb mereka ni bukan semua orang yang ikut. Ada yang tak nak ikut benda yang benar tu. Siapa dia? Mereka tu adalah orang kafir. Tapi ada tak orang yang ikut benda yang benar dekat Nabi Muhammad tu? Ada. Siapa dia? Orang yang beriman. Okay, so 3 ayat pertama ni, dia menambahkan lagi maklumat. Ada apa pada Muhammad tu? Okey. Dah jelas ya? Maknanya Allah Ta'ala nak cerita tentang ada manusia yang dia ikut apa yang Nabi Muhammad dapat, ada yang tak ikut. Okay, itu maklumat awal dia. Okay, sekarang kita kukuh lagi dengan maklumat ni. Okay, yang ni ringkasan saja. Ni ringkasan daripada ayat tadi itulah. Okay. Kita pergi kepada ciri-ciri surah Muhammad. Kita nak kukuhkan lagi ada apa pada Nabi Muhammad tu. Okay. Kalau kita baca ayatnya lagi, kita akan dapati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dia ada kaitan, dia memberi kesan kepada amal soleh kita. Okay. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, Nabi tu sendiri dia memberi kesan kepada amal soleh kita. Okey, tuan-tuan nak tak amal soleh kita buat ni Allah Ta'ala terima? Semua orang kata, yalah Ustaz, mestilah saya nak amal saya Allah Ta'ala terima. Jawapan dia betul. Tetapi Allah nak terima amal kita, Allah Ta'ala nak tolak amal kita, dia ada kaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ada kaitan. Tuan jangan main-main ya. Bukan sepatutnya kita solat, kita buat perkara ibadat, tapi kalau kita ada buat sesuatu yang salah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amal kita tadi tu Allah Ta'ala boleh tolak. Allah Ta'ala boleh tak terima. Sebab itu dekat tema surah tadi tu tajuk apa? Kewajiban orang yang beriman kepada Nabi SAW. Mungkin orang tak nampak maklumat ni. Kita mungkin nampak maklumat kalau kita cerita pasal, kalau kita cerita tentang
amal soleh, bukan orang duk cerita pasal ikhlas saja kan. Syarat untuk amal tu terima. Sebenarnya kan ada satu syarat lagi, bukan ikhlas saja. Ittiba', ikut. Nak ikut siapa? Ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya tak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi apa? Inilah maklumat dia. Kamu akan berhadapan dengan masalah amal yang kamu buat itu Allah Ta'ala tolak. Okay. Untuk kukuhkan maklumat ni, mari kita tengok beberapa ciri-ciri ayat dalam surah Muhammad. Okey, pertama. Maklumat ni sebenarnya siapa yang belajar sinopsis 30 juzuk Ramadan lalu adalah maklumat ni. Cuma saya tak terang dengan terperinci. Cuma sebut saja. Okey. Surah Muhammad ni merupakan surah yang paling banyak. Dekat sini pada penting kat sini. Ni maklumat penting ni. Maklumat dekat mana? Maklumat kata surah yang paling banyak. Nampak? Paling banyak. Paling banyak sebut tentang perkataan apa? A'malun. A'malun ni adalah plural. Bilangan banyak bagi amal. Kalau amalun, satu amal. Kalau banyak amal, a'mal. Dia panggil amal-amal. Kenapa ya? Mesti kita tertanya-tanya. Kenapa surah Muhammad ni paling banyak sebut tentang amal? Apa kaitan dengan nama surah? Tentu ada kaitan. Sebab tu kita nak cari kenapa dengan Muhammad ni? Kenapa dengan nama surah ni? Kita duk ingat Nabi Muhammad tu Rasul. Betul lah. Tapi sebenarnya dia ada kaitan dengan amal kita. Macam ni kita tahu surah Muhammad ni dia pelik. Dia agak berbeza dengan surah-surah ni. Sebab apa? Sebab dia merupakan surah yang paling banyak sebut tentang perkataan a'mal. Berapa kali? Ada 9 kali. 9 kali. Okey, nak tahu dalam surah apa dan nota tu saya dah bagi siap-siap daripada tuan-tuan. Okey, 9 kali ni. Ayat 1, ayat 4, 8, 9, 28, 30, 32, 33, 35. Itu tak 9? Cukup 9 tak? Cukup 9. Okey. Cuma saya minta tuan-tuan dan perempuan catat. Sebab kalau tuan-tuan tak catat, nanti tuan-tuan tak faham. Kenapa ni warna macam warna oren, ni warna putih. Kenapa ayat 1 warna oren? Kenapa ayat nombor 4 ni dia punya bulatan tu dia warna putih? Jawapan dia macam ni. Yang saya warnakan dengan warna oren ni, ayat 1, ayat 8, ayat 9, ayat 28 dan 32, amal-amal itu dikaitkan dengan amal yang dilakukan, amal kaitan dengan orang kafir. Tapi kalau ayat 4, ayat 30, ayat 33, ayat 35, amal yang dibuat itu dikaitkan dengan orang beriman. Itu perbezaan dia. Tapi jika digabungkan ke semua sekali, maka ada 9 kali Allah menyebut perkataan amal. Tapi kalau untuk kita bezakan amal yang mana dikaitkan dengan orang beriman, amal yang mana dikaitkan dengan orang kafir, saya telah bezakan pada warna dia. Okey. Jelas? Nampak? Okey, nak jelas lagi tengok ayat ni. Kalau kita tak belajar seperti ini, kita akan terlepas pandang maklumat ni kalau kita hanya baca saja. Okay, kita tengok. Saya dah bawa semua contoh dalam ayat tu. Saya bawa ke 9 tempat tu. Okay, cuba tuan-tuan tengok. Tadi kita kata ayat 1 kan? Ayat 1 tak adalah kat sini sebab tadi kita dah jumpa dah. Ayat pertama. Ni ayat pertama. Ingat tak ayat pertama tadi kan? Jumpa tak perkataan a'malahum. Jumpa tak? Amal-amal mereka kan. Ayat 1 ni amal tentang amal siapa? Amal orang kafir. Sebab tu dekat ayat 1 tu, saya letak bulatan tu, saya warnakan dengan warna oren. Jelas? Nampak beza dia? Okey. Kita tengok ayat dia. Saya tengok ya. Okey, dalam nota ni mudah je nak faham. Saya telah warnakan dia dengan warna merah. A'malahum. Okey, ada berapa?
1, 2, 3, 4. Campur ayat 1 tadi dah ada 5. Okey, a'malahum tu apa? Okey, sebelum kita baca ayat, kita tengok dulu perkataan yang kita nak fokus. Perkataan a'malahum, a'malahum, a'malahum. Okey, apa tu a'malahum? Okey, dalam nota tu saya ada buat pertama sikitlah sini. Okey, dia sebenarnya a'malahum ni dia adalah gabungan kepada maklumat ini. A'malu, amal. Hum tu siapa? Hum. Mereka. A'malu, amal. Hum, mereka. Hum ni ganti nama. Mereka. Hum tu maksudnya mereka. Jadi a'malu campur perkataan hum, dia akan jadi a'malahum. Amal mereka. Faham tak? Faham kan? Dah faham ya? A'malahum, amal mereka. A'malahum, amal mereka. A'malahum, amal mereka. So kita dah jumpa sebanyak berapa kali? 5 kali, termasuklah ayat yang pertama tadi. Okay. Lepas tu kita buka pula ayat lain. Kita akan jumpa pula Allah kata a'malakum. Kalau tadi a'malahum, hum. Ni Allah kata a'malakum, a'malahum, a'malakum. Kenapa pula kum ni Ustaz? Kum ni apa? Jumpa kan? Beza sikit. A'malakum. Apa dia? Okay, tengok dekat maklumat tambahan dekat sini. Kalau kum maknanya kamu semua. Jadi kalau perkataan a'malu, amal campur dengan kum, jadi amal kamu semua. Tu bunyinya a'malakum. Amal. Kum tu siapa? Kum tu adalah kamu semua. Kalau a'malakum maknanya amal kamu semua. Kalau a'malahum, amal mereka. Tapi mereka tu siapa? Kita dah sebut tadi. Betul tak? Kan mereka ni ada yang kafir, ada yang beriman. Lepas tu kita jumpa lagi ayat tadi kan? Kamu semua ni siapa? Kamu semua ni siapa kum tu? Ada yang kafir, ada yang beriman. Macam mana saya nak tahu dia kafir beriman? Saya dah sebutkan tadi dah awal-awal. Pada maklumat ni. Jelas ya? Dapat tak? Faham Okey. Tuan-tuan, tentu ada sesuatu di sebalik kenapa surah ni paling banyak sebut amal-amal. Amal-amal kamu, amal-amal mereka. Apa kaitan dengan nama surah Muhammad tu? Maknanya Nabi Muhammad itu ada kaitan dengan amal kita. Ada kaitan dengan amal kita. Telah nampak tak perkaitan dia? Okey. Apa kaitan dengan amal kita? Okey, kita tengok nanti. Jadi kita ulas lagi. Okey. Dalam surah Muhammad ni, surah yang paling banyak juga sebut tentang apa? Ni. Paling banyak sebut tentang perkataan habita. Hapus. Habita maknanya hapus. Habis. Batal. Terjelas tak? Tadi kita sebut amal-amal. Surah yang paling banyak sebut tentang amal manusia. Amal manusia tu sama ada kamu atau mereka. Dan surah Muhammad ni ada sebut tentang penghapusan. Habita. Hapus apa? Hapus amal. Berapa kali Allah sebut tentang hapus? Ada 3 kali. Okay, dapatkan dulu maklumat ni. 3 kali. Okey, 3 kali tu dekat ayat berapa?
ayat 9, ayat 28, ayat 32. 9, 28, 32. Ini ayat tentang amal orang apa? Okay, tengok dalam nota. Dan nota tu, sebab tu kalau nota print hitam putih, tak nampaklah warna merah, warna hijau ni. Yang saya letakkan warna hijau, jumpa tak perkataan? Karihu ma anzalallah fa'ahbata a'malahum. Ni satu tempat. Fa'ahbata, perkataan habata, hapus. Ayat nombor 28. Wa karihu ridwanahu fa'ahbata. Jumpa kali kedua. Fa'ahbata. Okey, kita baca ayat lain pula. Kita baca pada ayat nombor berikutnya. Jumpa sekali lagi dekat mana? Ni, kejap. Satu lagi kat mana? 32. Ya, 32. Mana pula 32 ni? Sekejap. Fa'ahbata. Sekejap. Mana ayat tadi? Sekejap. Ni dekat sini. Betul kat sini aja. Wasayahbitu a'malahum. Jumpa tak? Okey, jumpa dah. Wasayahbitu tu apa? Dan akan dihapuskan amal-amal mereka. Maknanya kalau kita baca keseluruhan kan. Okey. Contohnya kita ambil macam ni. Okey, kita tengok, kita ambil ayat ni lah. Untuk orang beriman Okey, kalau kita ambil ayat 33 Ayat 3 ni pasal orang beriman kan? Tengok 33 orang beriman tak? Ya, orang beriman sebab dia warna putih. Okey, kita tengok. Kenapa dengan orang beriman? Apa kaitan dengan amal-amal orang beriman? Okey, tengok Allah Ta'ala kata ayat nombor 33. Allah pesan. Allah Ta'ala kata apa? Wala tub. Ni saya ambil hujung ayat lah. Saya tak bawa pada ayat mula-mula. Panjang pula nak tulis kat sini. Jadi ayat tu berbunyi. Wala tubtilu a'malakum. Tapi ayat 33 ni, kalau kita baca pada hujung ni kan. Ayat 33 ni. Ni, macam ni. Kat sini. Dia ada ayat kat sini. Ni ayat 33. Nampak ayat 33 ni? Mari kita tengok. Apa kaitan Nabi Muhammad dengan amal kita? Bahaya tu tuan-puan sangat berat umat ni. Maksudnya kalau kita abaikan Rasul ni, dia ada kaitan dengan amal. Tengok Allah Ta'ala pesan apa? Tengok Allah kata, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Allah kata, wahai orang beriman. Inilah tanggungjawab yang kita nak sebut dekat tema tadi tu. Yang kita nak sebut dekat apa tanggungjawab kita dekat kepada Nabi? Allah kata, wahai orang beriman. Allah kata apa? Ati'ullah, taatlah kepada Allah. Kepada Allah saja ke? Tak. Allah kata, wa ati'ur rasul, taatlah kepada Rasul. Kalau taat kepada Allah, kalau taat kepada Rasul, lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Wala tubatilu a'malakum. Maksud dia apa ni? Mana Tuhan kata, janganlah mensia-siakan amal kamu. Maksudnya, janganlah kamu batalkan amal kamu. Kenapa dikaitkan dengan Allah dan Rasul? Maknanya, taat pada Allah, amal kita akan kekal sampai hari akhirat. Taat kepada Rasulullah, amal kita nanti waktu kita berhadapan dengan Allah di hari akhirat, amal tu boleh diambil kira, boleh diguna pakai untuk ditimbang, boleh memberatkan. Tetapi kalau kita tidak taat kepada Allah, kita tidak taat kepada Rasulullah, maka amal-amal kita akan ada impak apa? Sia-sia. Sembahyang kita, solat kita, macam-macam. Terjelas tak? Okay, dapat ya? Okay, kita dapat maklumat dekat sini. Jadi, daripada ayat 33 ni, inilah sebenarnya tanggungjawab kita kepada Rasul. Lepas tu dekat nota tu saya tulis lah sini, nampak tak? Perintah kepada orang beriman. Kena buat apa? Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Okay ya? Ini di antara jawapan dia. Okay. Kita teruskan lagi, sikit lagi.
Maknanya kita dah dapat maklumat ini. Di sebalik nama Muhammad tadi ni, bukan sekadar kita tahu itu adalah nama Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad ini, dia ada kaitan tentang amal-amal yang kita buat. Kalau kita rajin solat, tetapi kita dengan Rasul, gagal kita. Habis kita. Tolak hadis Nabi, kecam hadis Nabi, kecam sunnah Nabi. Dia ada banyak masalah nanti di hari akhirat. Kan? Baru kita dapat tangkap macam, oh rupa-rupanya di sebalik nama Muhammad ni, dia ada kesan dengan amal-amal yang kita buat rupanya. Okey, dapat jawapan situ. Dapat sedikit. Okey, sekarang kita tambah lagi maklumat ni. Okey, surah Muhammad ni merupakan satu-satunya surah. Ni. Satu-satunya surah. Satu-satunya surah yang ada menyebut perkataan al-bal. Al-bal. Al-bal ni maksud apa? Keadaan. Keadaan orang yang beriman. Perkataan al-bal, bal, bal, dia sebenarnya adalah maksudnya keadaan. Satu-satunya surah yang ada menyebut perkataan bal, tapi keadaan tu keadaan siapa? Keadaan orang beriman. Orang beriman. Kenapa dengan orang beriman tu? Kenapa dengan keadaan orang beriman tu? Disebut dua kalilah. Dua kali pada ayat 2 dan ayat 5. Okay, kita tengok contoh. Tengok contoh ayat dia. Okay, sikit lagi. Kita habis lapan insyaAllah. Sikit je lagi. Okay, kita tengok. Saya dah paparkan ayat tu. Nampak tak ayat dia? Kenapa? Apa kaitan keadaan orang beriman dengan nama Muhammad tu? Apa kaitan dia? Ada jawapan dia. Tengok Allah kata apa. Cari dulu perkataan balahum tu. Kaffara anhum sayyiatihim wa aslaha balahum. Kita jumpa perkataan bal. Bal tu apa? Keadaan. Baca ayat nombor 5, jumpa sekali lagi. Sayahdihim wa yuslihu balahum. Bal tu apa? Keadaan. Mereka tu siapa? Mereka kat sini. Kita ambil warna lain. Mereka kat sini siapa? Mereka hum. Balahum. Mereka kat sini siapa? Orang beriman. Hum kat sini siapa? Balahum. Mereka sini apa? Orang beriman. Kenapa dengan orang beriman tu? Kenapa dengan orang beriman tu? Maksudnya macam ni. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat ada kaitan dengan kita. Bukan sekadar amal kita tu ada kaitan tentang Allah tolak ke Allah terima, tetapi kesan baik dia. Siapa yang beriman betul-betul dia tunaikan tanggungjawab dia kepada Nabi, Allah Ta'ala akan urus hidup dia. Allah Ta'ala akan baiki kehidupan dia. Allah Ta'ala akan perbaiki keadaan dia. Tuan-tuan faham tak maksud dia? Tuan-tuan dapat tak apa yang ingin saya sampaikan? Sebab tu kalau tuan-tuan baca, tengok kita ambil ayat 2. Keadaan mereka ni tuan-tuan tak jumpa pada surah lain. Tuan-tuan tak jumpa dalam surah lain. Hanya ada dalam surah Muhammad saja. Kenapa tak ada surah lain? Sebab nama surah Muhammad tadi tu ada kaitan yang kita maksud dia. Kita ni nak jadi baik ke? Kita tak jadi baik kan? Kalau kita kan, kita bergantung kepada orang yang tegur kita. Kita bergantung kepada orang yang boleh bentuk kita. Sebenarnya yang akan bentuk kita,
yang akan jaga kita, yang akan baiki kehidupan kita, ada kaitan dengan Nabi Muhammad. Allah Ta'ala, dia akan baiki urusan orang beriman ni. Kalau dia apa? Kalau dia beriman kepada Nabi Muhammad dengan sebenar-benarnya. Kalau dia tunaikan tanggungjawab dia kepada Muhammad, Allah Ta'ala akan jaga dia. Dia akan jadi orang baik. Okay, kita tengok ayat nombor 2. Kita tengok ayat nombor 2 untuk mendapatkan jawapan apa pentingnya memperbaiki keadaan mereka. Maksudnya memperbaiki keadaan mereka tu dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan nama Muhammad lah. Dekat mana? Kita tengok contoh ayat 2. Patah balik ke ayat 2 tadi. Tengok Allah kata apa? Dekat sini kita jumpa tadi kan? Wa aslaha balahum. Nampak tak? Ni kan tadi kan? Nampak tak? Balasan orang beriman kan? Kan? Ni. Balasan orang beriman ada kaitan dengan Nabi Muhammad. Maksud dia, kalau kita beriman. Beriman kepada apa tadi? Beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Kita akan dapat apa? Kita akan dapat apa? Allah hapus dosa. Dalam masa yang sama, Allah perbaiki keadaan mereka, keadaan kita. Kita tak sedar tau. Saya rasa tuan-tuan semua faham. Saya rasa tuan-tuan dapat rasa benda ni. Contoh macam ni. Siapa dekat sini yang dia makin dekat dengan Quran, dia nampak jalan hidup dia lebih baik. Lagi dia faham Quran, lagi dia dekat dengan Tuhan. Betul tak? Lagi dia tenang. Dia rasa macam dia tak dapat suasana tu, keadaan itu, waktu dia jauh dengan Quran. Tapi sejak dia dekat dengan Quran, dia bagi masa nak faham Quran. Sebab apa? Quran itu yang Allah turunkan kepada Muhammad tadi tu, ayat 2 tadi. Quran itu benar dari Tuhan mereka. Jadi kita ni sebenarnya, kalau kita ikut Quran, kita ikutlah cakap Nabi tu. Sebab apa? Sebab Nabi ni, dia sampaikan semua maklumat daripada Al-Quran. Jadi orang yang dekat dengan Quran, dia betul-betul nak ikut Quran kata apa, ikut Nabi Muhammad kata apa, dia akan dapat, dia ada kaitan tentang Allah akan baiki keadaan mereka. Allah akan jaga kita sebenarnya. Kita je tak perasan. Dalil dia apa? Dalil dia, kita baca pula ayat 2 tadi. Untuk kukuhkan lagi. Allah Ta'ala kata apa? Tengok Allah kata. Orang yang beriman dan melakukan kebaikan, dia beriman dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad, yang diturunkan itu adalah benar dari Allah. Allah akan buat apa kepada orang beriman tu? Kaffara anhum sayyiatihim. Allah menghapuskan dosa mereka. Wa aslaha balahum. Allah akan memperbaiki keadaan mereka. Ni. Ni. Sebab tu, nak jadi lebih baik, nak Allah jaga kita, nak ada orang yang beri kita peringatan, sebenarnya ada pada Quran. Iman kepada Rasul. Jadi tuan-tuan dan puan ya, nak dapat maklumat lengkap, kita dah dapat jawapan dah pada hari ni. Kita dapat jawapan pada malam ni. Kita dapat jawapan apa? Kita dapat jawapan bahawasanya Nabi Muhammad SAW ni, dia ada kaitan rapat apa dengan kita pada amal kita dan pada apa? Pada kehidupan kita. Okey, jadi sebab tu surah tu tadi, tema dia apa hujung sekali? Tema dia adalah apa dia? Kewajiban orang beriman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Untuk tindakan lanjut, saya minta jasa baik tuan-tuan dan puan-puan, tolong ikuti kelas hari Selasa. Jam 3 petang, tuan-tuan mengikuti kelas Ustaz Syafiq. Tajuk yang sedang Ustaz Syafiq sekarang cerita tu adalah ada 4 tanggungjawab. Apa yang kita nak buat dekat Rasul? Kita dah tahu kita nak kena buat apa, tapi kita tak tahu bagaimana nak buat kepada Rasul. Jadi maklumat itu memang saya dah susun dah pada maklumat yang lepas tu orang tengok tajuk mengenali Rasulullah ni, orang ingat macam sirah Nabi.
Saya tak tahulah, wallahu ta'ala alam, apa yang masyarakat, apa yang public tahu tentang tajuk tu, saya tak tahulah bagaimana. Tapi kalau dia faham surah Muhammad ni, memang dia akan kena belajar lagi. Kalau tak belajar Syafiq pun tak apalah, siapa-siapa pun, tuan kena senaraikan apa yang saya patut buat dengan Nabi Muhammad. Apa yang saya patut buat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kalau kita abaikan maklumat ni, ada kaitan dengan amal kita, ada kaitan dengan urusan hidup kita. Okey, tuan-tuan ikuti kelas tu. Sebab memang tajuk sekarang ni memang tajuk apa tanggungjawab kita kena buat kepada Nabi. Sebab saya yang prepare nota tu, jadi saya tahu maklumat yang nak disampaikan. Harap tuan-puan kalau boleh ikut dia, jangan kalau tertinggal, tolong ikuti balik semula rakaman dia. Sebab apa? Sebab Nabi ni dengan kita sangat tak boleh dipisahkan. Berjaya ke kita di hari akhirat ada pada Nabi SAW. Sebab Nabi dapat Quran. Jadi kita belajar surah Muhammad pada malam ni. Besar kan kandungan surah Muhammad ni? Sangat besar. Okay, jadi waktu turunnya surah Muhammad ni sebenarnya, okay, ini kalau dengan kita. Kalau pada waktu ayat ni turun, apa kewajipan para sahabat kepada Nabi? Kalau dalam konteks zaman sahabat dulu pada Nabi, jawapan dia adalah pada kewajipan perang. Dalam konteks waktu ayat ni turun, dalam surah Muhammad ni kan kita sebut surah perang. Jadi kewajipan orang beriman masa zaman sahabat dulu, waktu Nabi masih hidup, mereka kena bersiap sedia, mereka kena korbankan sama ada jiwa mereka, harta benda mereka untuk pergi berperang di jalan Allah. Sebab itu di antara kewajipan yang perlu dilakukan oleh orang Islam ketika turunnya surah tu, surah Muhammad ini. Sebab itu kita akan jumpa last kali, dan nak habis dah, memang nak habis pun. Last kali kita akan jumpa ayat yang ni. Ni ayat terakhir sekali surah Muhammad. Ayat 38. Ayat 38 ni kita akan dapat jawapan apa yang para sahabat dulu wajib buat dengan Nabi SAW. Antaranya Allah Ta'ala kata apa? Kalau yang ni tadi itulah, ati Allah wa ati Rasul. Ni kita dah baca ayat 33 tadi. Lepas tu Allah Ta'ala mengatakan, Ha antum haula'i tud'auna litufna Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Ini di antara kewajipan dikaitkan dengan perang. Allah Ta'ala kata, ingatlah, kamu ialah orang yang diseru untuk membelanjakan hartamu pada jalan Allah. Pada jalan Allah di sini merujuk kepada peperangan ketika itu. Jadi orang-orang Islam kena korbankan harta benda nak dibawa dalam peperangan, nak beli senjata, nak beli alat-alat peperangan dan sebagainya. Infakkan harta kamu untuk bantu Islam dalam berperang. So kalau peralatan tak cukup, persediaan tak cukup, maka macam mana nak pertahankan Islam ini yang diserang oleh musuh? Maka ini di antara contoh dia yang Allah bagi tahu pada penutup ni adalah penutup bagi surah Muhammad. Tapi kata Nabi, kata Allah, faminkum may yabkhal. Kata Allah, ada di antara kamu orang yang bakhil. Walaupun kamu diseru, diajak supaya keluarlah wang ringgit kamu, bantulah Islam ini untuk dalam sesi peperangan. Sebab kalau kita bantu, kalau kita infakkan wang ringgit kita dalam peperangan, sebenarnya kita telah tunaikan tanggungjawab kita kepada Nabi Muhammad. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad itulah yang akan pergi berperang. Sebab tu para ulama kata tadi, surah ni ada kaitan dengan perang. Lepas tu Allah Ta'ala kata, siapa yang bakhil tu sebenarnya dialah yang rugi. Dialah sebenarnya yang bakhil. Sebab apa? Sebab kalau orang bakhil, dia tak dapat pahala.
Kitilah juga yang rugi. Tapi Allah Ta'ala tak rugi apa-apa, kata Allah. Sebab Allah kata apa? Wa huwallahu ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah Ta'ala kata, Allah jualah yang maha kaya dan kamulah yang memerlukan kurniaan daripada Allah. Sampailah pada penghujung ayat dia. Jadi tamatlah pengisian kita pada malam ini tentang surah Muhammad. Walaupun kita tak baca ke-38 ayat, kita hanya baca beberapa ayat saja. Tetapi kita seolah-olah sudah memahami apakah maklumat yang ada pada surah Muhammad. Macam mana kita boleh belajar dengan pantas? Dengan kita mempelajari pada nama surah tersebut dan pada tema surah tersebut, dengan kita lihat beberapa perincian ataupun beberapa ciri-ciri ayat yang ada dalam surah Muhammad. Jadi moga-moga dengan pendekatan yang seperti ini dapat menambahkan lagi kita motivasi untuk kita teruskan belajar pada nama dan tema surah-surah yang berikutnya. InsyaAllah minggu depan kita akan belajar suratul Fathi dan suratul Al-Hujurat. Okay, insyaAllah pada minggu hadapan. Ini bulan berapa? Ini bulan 8. Kalau ikut pada silibus yang saya susun ni, tahun depan habislah. Tapi taklah sampai kepada bubar parlimen. Kurang je. InsyaAllah kita perlahan-lahan kita belajar. Sebab kita pun tak tahu COVID ni bila akan tamat. Betul tak? Jadi kita minta pada Allah Azza wa Jalla, kita belajar. Lepas ni memang kita akan teruskan belajar lah. Sampai kita khatam 114 surah di dalam Al-Quranul Karim. Alhamdulillah kita dah sampai juzuk yang ke-26. Minggu depan kita masuk suratul Fatih. Masih lagi juzuk 26. Kalau tuan-tuan buka Quran, surah Muhammad ni, dia dah pada muka surat 510. Sikit je lagi. Sebab Quran ni semua 604 muka surat. Kita dah sampai muka surat 500 tau. Dah sampai muka surat 510. Tinggal lagi 100 muka surat je. Untuk kita habiskan ke semua nama-nama surah. Baik, ada apa pertanyaan, persoalan sebelum kita tamatkan pengisian kita pada malam ni? Ada pertanyaan, persoalan? Sekejap saya tengok dekat soalan ni. Oh, ada yang tanya begini. Ustaz, recording surah sebelum ini boleh tengok di mana-mana. Ada yang tak ada di FB ATM. Ya, begini. Sebenarnya, sebelum ini, sekejap, waktu bila kita start belajar? Begini, sebelum ini sampai kepada surah ni rasanya. Sekejap begini, sampai kepada surah. Okey. Sebenarnya sampai kepada surah Ghafir silap saya. Okey, sebenarnya surah pertama sampai surah nombor 40. Sebelum ini kelas kita ini di bawah anjuran Nia Academy. Okey, anjuran Nia Academy. Jadi untuk melancarkan lagi kelas-kelas surah, nama-nama surah ni, jadi saya secara peribadi, saya tak nak ia dibuat di bawah Nia Academy, tetapi saya nak buat di bawah Akademi Tadabbur Malaysia itu sendiri. Maknanya bawah saya sendiri. Jadi senang untuk saya menguruskan perjalanan ini. Oleh itu, kalau bermula daripada surah Ghafir, sampailah surah sebelumnya, boleh dengar di FB, rakamannya ada di FB Nia Nur Islam Academy. Nia tu maknanya Nur Islam Academy. Nanti buka dekat FB Nur Islam Academy, nanti dekat tu ada rakaman yang lama-lama. Jadi boleh ambil maklumatnya di situ. Bermula daripada surah 41 rasanya. Daripada surah Fussilat rasanya, barulah rakaman itu berada di FB
Akademi Tadabbur Malaysia. Di situ ya, itulah maklumat dia kat situ. Jadi kalau yang sebelum ni tak dapat tengok, saya memang minta maaf sebab dia bukan di bawah jagaan Akademi Tadabbur Malaysia. Okey. Jelas ya? Itu di antara jawapan yang kalau tuan bertanya. Baik, ada pertanyaan lain. Okey, ada secara verbal sebelum kita tangguhkan. Ada soalan tak? Ustaz repeat tak nanti? Repeat apa? Ulang semula. Wallahu ta'ala alam. Tak, ulang semula Ustaz, ulang semula tak? Ulang semula dari bila? Daripada yang Niat Akademi punya. Begini. Saya tak dapat pastikan lagi. Cuma nanti saya nak tengok pada pengisian. Mungkin nanti kita akan buat perkulangan mungkin sebelum Ramadan ataupun pada bulan Ramadan. Sebab kalau Ramadan lepas saya buat modul sinopsis 30 juzuk. Jadi Ramadan akan datang ni saya tengah duk memikirkan lagi apa maklumat yang tentang Quran yang boleh kita sampaikan. InsyaAllah nanti kalau saya tak janji, tapi memang ada niat untuk buat pengulangan tu lah. Cuma bila tu saya tak pasti lagi. Doalah pada Allah, semoga Allah Ta'ala beri kelapangan kepada kita kan untuk kita ulang semula. Sayang maklumat ni sebab nak cari kelas macam ni pun susah. Secara peribadi sebenarnya, saya paksa diri saya untuk buat sebenarnya. Sebab kalau saya tak buat macam ni, saya sendiri pun tak akan ambil kisah tentang nama-nama surah ni. Sebab tu saya push juga. Walaupun memang waktu agak padat sebab saya pun tengah belajar. Sampai belajar saya pun agak berhenti sekarang ni. Tapi saya tak apalah belajar tu bila-bila kita boleh belajar. Tapi nak sampaikan maklumat ni. Kan? Itu yang insyaAllah. Pengulangan tu berlaku repeat semula. Wallahu ta'alam. InsyaAllah kita mohonlah pada Allah. Allah je yang boleh berikan kita kelapangan. Allah yang boleh uruskan hidup kita. Tapi kita kena ada azam untuk kita buat insyaAllah. Baik. Ada soalan lain sebelum kita lanjutkan? Sebelum kita berhenti? Nota semua dapat ya. Nota boleh ambil di link Google Drive ya. Saya dah letakkan di bahagian chat tu. Nanti boleh dapatkan. InsyaAllah. Kalau rakan-rakan tuan-tuan perempuan yang melihat di FB Akademi Tadabbur Malaysia, kalau ada soalan tolong tinggalkan soalan di bahagian komen. Begitu juga yang menyaksikan secara rakaman. Ada soalan tolong tinggalkan persoalan anda di bahagian komen. InsyaAllah nanti saya akan lihat komen-komen ataupun komentar tuan-tuan dan puan-puan. Minta maaf banyak-banyak kekurangan dan kelemahan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.